Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul, yang mana kita menyambung sampai masih lagi dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita nak sambung setelah Nabi Yusuf mentadbir mimpi, kemudian Nabi Yusuf keluar daripada penjara, menyucikan nama dia, kemudian dilantik Nabi Yusuf itu menjadi bendahara ataupun wazir ataupun wakil pemerintah. Kemudian berlakulah tahun-tahun kemarau seperti mana yang disebutkan itu. Kita nak sambung yang tu lah malam ni, no? Baik, ni setanda kita berhenti bulan sebelum puasa hari tu ni. As-Sa'labi menceritakan bahawa Yusuf menggantikan Qiftir. Dia memberikan tugas dan kewenangannya kepada Yusuf, iaitu jawatan dia ataupun amanahnya. Ada yang berpendapat bahawa ni nak main cerita ni, Al-Aziz ketika mana hendak meninggal dunia, dia menikahkan Yusuf dengan isterinya Zulaikha. Tu daripada situlah yang orang boleh angkat kahwin tu. Satukan Yusuf dan Zulaikha tu, kan? Dalam nas hadis ada tak? Tak ada. Adakah Nabi Yusuf bersatu sungguh dengan Zulaikha? Tak tahu. Cuma dalam ini Ibnu Katsir bawakan satu pendapat yang dinukilkan oleh As-Sa'labi, tokoh imam orang kata apa sirah, yang menceritakan ketika mana Al-Aziz nak meninggal, dia menikahkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Namun ternyata Yusuf mendapati bahawa Zulaikha ketika dinikahi oleh Nabi Yusuf itu masih dalam keadaan perawan, yakni maaf sebutlah darah. Oleh kerana suaminya yakni Al-Aziz tidak boleh menggauli isterinya. Dalam ni dia buat kurungan incompetent, maksudnya tak mampu lah, kan? Tua mungkin. Okay. Maka daripada perkahwinannya ini, Zulaikha dan Yusuf dikurniakan dua orang anak lelaki, iaitu Afrayin dan Mansa. Akhirnya Al-Aziz memberikan portfolio kerajaan Al-Aziz itu kepada Yusuf, agar Yusuf memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan penuh keadilan. Itu pendapat Sa'labi. Baik. Diceritakan bahawa ketika pertama kali Yusuf masuk dalam government, masuk dalam kerajaan, Nabi Yusuf berusia 30 tahun. Dan Raja Mesir nak test Nabi Yusuf. Raja Mesir berbicara dengan Nabi Yusuf menggunakan 70 bahasa. Abang kata raja zaman tu pun hebat. Dia bukan benar jadi seseorang raja, dia bukan sekadar mewarisi kerajaan itu atas tiket keturunan dan darah. Sebaliknya dia juga memiliki kepandaian dan kebolehan tertentu. Dan Nabi Yusuf mampu menjawab dengan semua bahasa yang digunakan oleh raja. Oleh sebab itu si raja berasa sangat kagum dengan kecerdasan dan kepandaian Yusuf. Padahal ketika itu Nabi Yusuf baru berusia 30 tahun. Wallahu a'lam. Kalau kita telah menekuni kitab Ibnu Katsir ni, dah sampai daripada Nabi Adam sampai Nabi Yusuf dah ni, kita dalam tradisi ilmu kita dapat detect, kalau kita mengaji akademik kan, bila kita menekuni satu-satu kitab ulama itu, tak kira kitab apa pun, tuan mengaji kuliah maghrib ni kan, tak kira kitab siapa pun ulama itu, bila kita dah sampai ke pertengahan kitab tu, kita dah boleh dapat yang disebut sebagai manhaj kan, method dia, pemikiran dia, manhaj dalam penulisan. Begitu juga Al-Imam Ibn Katsir, bila main kepada bab-bab tertentu yang 50-50, yang tidak ada dalil yang qat'i yang jelas sama ada daripada Quran ataupun hadis,
tetapi dia menghormati pandangan itu, maka di hujungnya pasti dia akan meletakkan wallahu a'lam. Pasti. Dan kita dah jumpa daripada zaman Nabi Adam, dia cerita sampai zaman Nabi Yusuf. Adapun kalaulah sumber-sumber Israiliyat itu bertentangan dengan Quran dan hadis ataupun akal, maka terus Ibn Kathir akan tolak sumber itu. Dia akan sebut juga, kemudian dia akan beritahu kesalahan dia kat mana. Begitu juga kalau ada hadis-hadis yang munqati' dan sebagainya, dia akan sebut. Tapi dalam perihal sirah tak ada masalah. Dalam kaedah ini nak cerita tentang Nabi Yusuf bersatu semula dengan Zulaikha tu, dia sebut pandangan siapa? Sa'labi. Kemudian dia mengatakan tak ada sumber yang jelas melainkan nukilan daripada dia saja, maka wallahu alam. Macam tu. Itu kaedah dia. Baik. Kita nak sambung lah, no? Nabi Yusuf dah memegang pemerintahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf alaihi salam ke Mesir untuk menukar bahan makanan. Hal ini telah berlangsung setelah terjadinya masa-masa susah yang melanda seluruh umat manusia di muka bumi. Maka fahamlah kita, hadis yang mimpi oleh Raja Mesir itu kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf yang akan berlaku 7 tahun yang subur, kemudian datang 7 tahun yang kering kontang, tidak ada sumber makanan. Maka Nabi Yusuf tadbir mimpi itu, takwil mimpi itu, siap bagi tahu lagi preparation apa yang patut kita buat. Tumbuh-tumbuhan, lepas ayam boleh ketam simpan, nak makan, tapi makan takat mana perlu. Kemudian tumbuhan yang tahan lama ni tinggal di tangkainya. Banyaklah benda-benda yang Nabi Yusuf dah beritahu kan. Quran dah cerita satu-satu yang beritahu tentang penjimatan, tentang menabung, tentang simpanan. Maka bila kerajaan Mesir melaksanakan idea Nabi Yusuf itu, iaitu konsep jimat cermat dan konsep reserve ini, simpan, maka bila datang tahun kemarau 7 tahun berikutnya, rupanya kemarau itu bukan berlaku di Mesir sahaja, tetapi berlaku di semua tempat, di seluruh dunia yang diketahui lah. Tetapi negara Mesir less affected, ataupun hampir tidak terimpact oleh peristiwa ini, kerana dia ada saving yang cukup. Saving apa? Saving makanan. Kebetulan malam ni kita cerita bab ni, dan kebetulan sekarang kita berada di ambang krisis makanan, food shortage, kan? Dan saya fikir bukan baru sekarang kita sebut tentang food security. Rasa lama dah sudah sebut, daripada tahun 2017 18 dulu dah sebut dah tentang kepentingan untuk sebuah negara Islam dia fikir tentang food security. Dan benda ni telah ditulis oleh ulama-ulama dahulu. Syatibi, Imam Syatibi, pakar maqasid syariah, meletakkan food security ini sebagai perkara-perkara yang daruriyat, perkara-perkara di dalam maqasid syariah tu. Secara umumnya dia bahagi 3, daruriyat, hajiyat, tahsinat ataupun kamaliyat. 3 secara umum saya cerita kat tuan-tuan. Daruriyat ini keperluan asasi yang tidak kena ada. Dan dalam daruriyat inilah mencangkupi 5 benda perkara maqasid syariah tu: jaga nyawa, jaga harta, jaga agama, jaga keturunan tu kan. Yang tu. Kemudian yang bawah dia tu level kurang sikit, perkara yang hajiyat, perkara yang bukan asasi tapi keperluan. Perkara hajiyat, dia tak asasi, dia tak benda yang basic needs, tapi dia keperluan. Yang ketiga ialah tahsiniat, perkara yang melengkapkan. Sebab tu disebut dalam istilah yang lain dikatakan kamaliyat, yang melengkapkan, perkara-perkara yang melengkapkan. Tetapi konsep penyediaan makanan, keperluan untuk kita menyediakan keperluan asas, konsep kerajaan perlu mentadbir agar rakyatnya itu ada keselamatan stok makanan, diletakkan oleh Syatibi sebagai daruriyat, benda yang sangat penting, duk selevel dengan keperluan menjaga nyawa dan sebagainya itu. Sebab dia memang masuk ke daerah tu. Bahkan Al-Imam Qurtubi mengatakan penyediaan makanan, tanaman pokok-pokok makanan yang menghasilkan makanan ini termasuk dalam perkara fardu kifayah.
Maknanya bukan benda kecil benda ni. Dan benda ini tuan-tuan sebenarnya telah dibincangkan lama oleh ulama-ulama fiqh, ulama-ulama pemikir tentang keperluan itu, tentang orang kata apa, jalbul masalih wa darul mafasid, menjaga kemaslahatan, mengelak keburukan. Dan semuanya menyebutkan tentang keperluan untuk kita mengadakan satu security, makanan, food security. Ya. Sebab akan datang tahun-tahun seperti mana yang berlaku dalam zaman Nabi Yusuf ini. Ya. Dan sekarang tidak kita kena akui, kita sekarang berada dalam fasa itu dah. Dan kita masih lagi sebenarnya benda ni dah berlaku lama. Seingat saya dalam tahun 2015 itu dah ada di ambang-ambang dah. Tapi kita masih lagi, bukan kita lah, maksudnya pemerintah Islam lah secara umum, ataupun pemerintah dunia lah, kesedaran kepada keperluan agar adanya stok makanan sendiri itu tak ada. Hatta beras sekalipun, kita dok kata kita ada beras, tetapi beras yang kita ada tu cuma boleh support 30% ataupun 35% sahaja penduduk kita. Bakinya yang 65% ke 70% memang kita import. Semua orang tahu benda ni. Ya. Dan sekarang ini keperluan permintaan kepada gandum lagi banyak kita import daripada beras. Dan pengeluar utamanya India, dan India dah putuskan kan hari tu 22 April dia stop ekspor gandum. Ramailah kutuk kan Jerman apa semua ni pasal kata India, pasal konflik haba panas dan sebagainya itu, kemudian krisis perang Ukraine dan Rusia. Banyaklah satu dua benda yang berlaku menyebabkan beberapa negara yang pengeluar makanan ini stop ekspor makanan dia. No? Bila stop ekspor makanan dia, di sana kita dapat tengok negara yang selama ini tak pernah ambil berat tentang hak asasi makanan rakyat dia, hanya memikirkan untuk menjadi pengguna. Kita beli, kita import. Bila terjadi fasa-fasa begini, baru kita tahu sakitnya bagaimana. Dia bukan hilang terus, dia ada, tapi dia sikit. Dan bila dia shortage, harga dia akan naik melambung. Harga dia akan naik melambung. Sebab tu di Jepun, saya baca lah, Jepun telah pun memulakan langkah, dia panggil apa? Backyard farming. Apa backyard kah? Macam itulah. Setiap rakyat dia ada satu dasar kerajaan Jepun buat, kena ada ruang untuk at least ada tanaman kecil. Setiap satu rakyat kena ada. Bukan kena ada, tak adalah sampai wajib, tapi digalakkan, kempen lah. Ya? At least buka tingkat adalah cabai ke, timun ke, sawi ke, ataupun ubi ke apa ke yang boleh makan, ataupun yang boleh jadikan kita punya sumber makanan. Jadi lagu tu Malaysia sampai sekarang tak ada lagi ke arah tu. Minta maaf sebut lah. Tak apa sebut je ni, tak apa lah. Apa sahaja tanah yang ada, kita akan bangunkan benda-benda yang bersifat industri dan bersifat material, yang macam perumahan. Dan perumahan ni kalau naik tu mesti yang mahal-mahal, yang kita mampu tengok saja, yang hampir ke semuanya. Kalau saya lalu ke arah kuda, pergi ke bertampot, semua tu masuk ke pokok senar, ladang Malakah, saya kata tu dia naik rumah ni macam tak tahulah no. Mungkin populasi pun bertambah, tetapi dia naik tu harga yang kita boleh tengok saja ya. Sudahnya di mana? Akhirnya benda ni maaf sebut nah, dia balik kepada pemimpin juga. Keseriusan pemimpin mana pun, dua-dua belah pihak, dua-dua pernah jadi kerajaan, kita dapat lihat tak ada beza sangat dalam bab ini. Begitu kan? Ya. Orang yang keluar degree pun tak mampu nak beli rumah macam tu, bagaimana dengan orang lain? Ya. Akhirnya dia akan jadi satu masalah. Kalau lah kita hidup lama, tuan-tuan pegang cakap saya ni bukan ramah. Ini orang kata kita duk agak unjuran. Kalau hidup kita panjang, tuan-tuan akan tengok nanti. Ya, tradisi merakyat ini akan jadi tradisi rumah sewa ya. Kita hanya akan menjadi penyewa, akan pindah, akan menjadi nomad dalam negara kita sendiri. Dia akan jadi satu bentuk perniagaan baru. Ini adalah pemaju. Kemudian ada satu golongan yang elit yang boleh memborong rumah-rumah pemaju ini mahal macam mana pun, dan dia akan menyewakan, dan orang yang menyewa ini akan kekal menyewa sampailah dia jadi tok wan. Kita akan sampai tahap tu nanti. Kalau tidak ada benda yang serius, satu keseriusan orang untuk membendung benda ni. Bila saya duduk dalam dunia ceramah dan penulisan, alhamdulillah Allah kenalkan saya, Allah takdirkan saya kenal dengan orang-orang yang berkepentingan dalam bidang politik. Dan
berkepentingan penting tau, bukan dekat ketua cabang tidak. Alhamdulillah lah dapat kenal, ya, bekas-bekas yang tokoh besar-besar, sebut nama sekali lagi nak review tak kena, kesian kat depa pula. Bila saya minta pandangan depa tentang benda ni, kedua-dua belah pihak lah ni kena sebut 3 pihak, ya, hampir kesemuanya mengatakan realiti ustaz, hakikatnya di dalam perbualan kami ni, perbualan orang-orang ni tak ada lah ni yang kita betul-betul perbualan perjuangan, tak ada. Semua perbualan tentang poket sendiri, tentang bagaimana aku hang projek kat mana dapat, kat mana aku nak buka kat orang tu, kat mana aku nak buka orang ni, hang buat duit macam mana, aku buat duit macam mana. Hampir kesemuanya begitu. Maka itu yang berlaku, yang dapat kita lihat dalam dunia kita sekarang, dalam negara kita sekarang, ya. Keseriusan untuk menjaga kebajikan itu hampir tidak ada. Kalau ada pun bersifat populis. Tentang makanan ini, tentang dasar ini, nah, hari ini anak-anak kita tak kenal dah makanan. Kalau kita masuk supermarket, kalau kita dapat bahagikan kepada 4 bahagian, 1/4 saja makanan fresh, makanan yang orang boleh kenal yang fresh. Di satu penjuru hujung ada di sana ikan, udang, sayur, semua satu ruang. Yang lain 3/4 lagi, tuan boleh setuju dengan saya, semua produk-produk makanan sekalipun dia adalah produk yang telah dihasilkan, yang mana itu dia tak shortage, itu mungkin dia akan ada. Tapi makanan yang 1/4 tu, itu yang jadi masalah sekarang ni. Adakah anak-anak kita akan disupply dengan makanan-makanan produk yang second made ni? Dan ini kenyataan serius. Sekarang Malaysia, orang kata apa ni, peratusan, orang panggil apa? Rentan kan yang tak boleh tinggi. Bahasa Melayu dia apa dah? Rentan ke? Tak cukup tinggi. Tinggi tu dah sekarang. Kuliah maghrib sebut benda ni tak apa sebut je nak. Tinggi peratusan anak-anak Malaysia, ya, yang mengalami rentan, rendah, kurang nutrisi, tinggi. Ni semua berkait ni. Esok bila makanan kurang, jenayah akan naik. Lepas tu pula harga barang akan meningkat. Bila harga barang meningkat, jenayah naik, pekerja akan dikurangkan. Dicampur pula dengan sekarang ni teknologi maju, robot menggantikan orang, pekerja kurang, kerja tak ada, akan berlaku pula pecah belah rumah tangga. Uish tuan-tuan, semua ni dia akan rawit habis. Itu yang dikatakan fitnah akhir zaman. Nah, bila tercabutnya keberkatan, maka terjadilah seperti mana yang kita duduk dan tengok sekarang. Ya, mungkin sekarang kita tak serius lagi, tapi yang kita bimbang ni anak cucu kita ni. Mungkin kalau saya cakap sekarang, tuan-tuan yang mendengar dan akan melihat video ni nanti akan mengatakan diri duk merepek apa kuliah maghrib duk cerita yang ni. Tapi tuan-tuan, saya merasakan tak cerita lagu mana. Saya ada ruang untuk kita menyuarakan kerisauan kita. Kalau bukan kita sekarang, anak cucu kita akan hadapi benda ni. Tuan-tuan tak tahu, kalau tuan-tuan dah baca orang Seberang Jaya ni, saya yakin sutera prima rajin yang orang yang akademik di sini ramai, doktor, pensyarah semua, korporat. Mungkin tuan-tuan pun orang yang membaca. Baca tentang EOD, Earth Overshoot Day. Tahu benda tu tuan-tuan? Earth Overshoot Day. Yang United Nations ke buat kajian yang tu, tentang akan ada hari di mana dunia dah overshoot. Dia telah makan habis keperluan dia yang untuk makan kali ni. Esoknya dia akan makan makanan anak cucu dia yang masa depan. Untuk tahun lepas 2021, EOD dunia ialah pada 22 Julai. EOD ni maksudnya hari last kita boleh makan panggu kita. Esok tu makanan ada lagi Ustaz? Memang ada lagi. Tapi kalau ikut pengiraan dia, itu bukan kita punya dah. Itu untuk yang masa depan punya. Maksudnya macam ni, pokok-pokok yang tak patut potong lagi untuk simpan ke cucu kita nanti, kita potong dah. Itu maksud saya. Itu maksud EOD tu. Ya. Itu maksud dia tu. Keperluan-keperluan kita ni yang ada ni, kalau kita tak tambah boleh supply, tapi kita pergi makan lebih, kita maziak banyak, maka menyebabkan kita dah makan dah yang untuk anak cucu kita makan nanti. Itu EOD. So 2020 EOD kita pada bulan Ogos dunia lah. Dia setiap negara berbeza, tapi average dunia 2020 bulan Ogos. Tahun lepas 22 Julai tarikh EOD. Tahun ni tak keluar lagi. Ya. Dan dia menjadi kerisauan bila makin tahun makin cepat EOD itu. Tak silap saya Qatar ke, bulan 2 EOD dia. Benar ni tuan-tuan, sekarang kita tak nampak pasal kita nak makan anak cucu kita punya. Macam orang kata KWSP kan. KWSP kita ada pandangan yang pelbagai lah. Kalau orang tu perlu, dia kena ambil lah kan. Tapi kalau dia tak perlu, dia ambil buat apa? Pandangan yang pelbagai lah. Saya pun macam tu lah. Sebab
Kita ni kalau kita perlu duk tahan berapa ambil je lah. Tapi kalau tak perlu tak payah ambil kan. Sebab konsep dia begitu. Jadi sekarang ni pembelajaran banyak. Tuan-tuan kena mengaku lah. Sebab saya rasa saya pun kena mengaku. Rumah saya sendiri pun. Bulan puasa lah bulan yang paling kita sedih bila nak buang sampah. Kita rasa macam, ya Allah, banyaklah buang. Bulan puasa. Ini saya mengaku dalam video. Rumah saya pun kadang-kadang begitu. Sebab saya gabung dua rumah. Sedih kadang, Allah, lebih daripada bulan yang lain. Bila tak ada buang sampah, kita rasa sedih kan? Kita banyak tentang makan, tentang membazir dan sebagainya. Banyak. EOD ni termasuklah ruang. Kawasan tak patut terokok, kita terokok dah. Pencemaran sampah, sampah kita tak sepatutnya banyak tu, tapi kita dah lebih dah overspend. Kita produce sampah terlalu banyak. So ruang untuk penyimpanan sampah tu yang mungkin untuk sustain anak cucu kita dah balas hawai dah. Jadi tuan-tuan bayangkan, dunia akan sampai pada satu tahap yang mana kita untuk generasi depan dah tak ada dah. Kalau kemat selesai. Bila kalau tak kemat, saya fikir tak kemat itulah zaman Dajjal. Makanan kurang, orang ramai, Dajjal boleh stok makanan, boleh kontrol, orang pun jadi makanan tak cukup, dia pula pegang kuasa dunia, siapa yang ikut dia, dia nak pergi ke arah tu lah. Dia nak pergi ke arah tu. Jadi sebab tu sekarang ni kena ada usaha yang saya fikir peringkat kerajaan kena ada lah. Tapi peringkat kita, macam saya kuliah maghrib ni, setengah orang kata tak patutlah dia bercerita apa kuliah maghrib benda ni. Tapi saya fikir ini, siapa saja yang ada platform, dia kena sebut juga seminit dua. Pasal benda ni bukan benda kecil. Kebetulan kita cakap tentang Nabi Yusuf, cerita yang sama lah ni. Negara lain semua tak ada makanan. Kita kena tengok satu lagi, negara abang-abang Nabi Yusuf kaya dengan mata wang, kaya dengan mah. Dia pun main bawa mah berbeg-beg, nak tukar dengan sayur lah, nak tukar dengan buah-buah lah pada Nabi Yusuf. Di saat satu zaman di mana kita ada wang, tapi wang kita tak ada nilai. Kita akan sampai ke zaman tu nanti. Kaya tapi lapang tak ada guna. Sebab tu Qurtubi, Syatibi bakal sebut benda ni lama dah. Dia pun menyebutkan benda-benda ni lama dah tentang keperluan ada food security. Saya pernah bentangkan dulu, bukan di sini, di Taman Wakaf 2017-2018 tentang apa nama ni, siapa tulis yang tu, Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, satu kertas kerja tentang, dia kaji negara Islam ni punya food security hampir bukan kata tak ada, tapi sangat teruk. Maksudnya ekspor dunia yang benda-benda makan ni sangat rendah. Kita bergantung banyak dengan negara bukan Islam. Kalau dipecah kepada dua blok dunia ni, blok Islam dan bukan Islam, dan pengagihan makanan import dan ekspor berlaku within dua blok ni saja, kita akan terak awal. Tambah belah Arab lagi tak ada, dia produce kurma sajalah. Kita pun ada, tapi jenis macam tu lah, minyak sawit, petroleum kan. Tapi yang benda-benda macam ni, bawang, gandum, beras, pasal apa? Tanah kita ada, tapi tanah kita jadikan rumah, jadikan macam-macam lah kan. Sedangkan kalau tuan-tuan fikir, kalau kita nak, habis tu Ustaz, orang nak duduk ke mana? Berapa banyak bangunan-bangunan terbengkalai tinggal. Tuan-tuan boleh saksikan sendiri, quarters tinggal, kompleks besar-besar tinggal tu. Tuan-tuan lalu di BM, apa, kompleks Mayang punya besar, habis lagu tu ya. Jasko tu habis lagu tu saja. Quarters di Seri Sedang habis lagu tu saja. Berapa banyak tuan-tuan. Mau dengan tak mau, kalau hampa nak renovate balik, buat balik perumahan, jadi lah. Tapi tak, kena perlukan projek baru, kena commission baru, kena ada sign yang baru, kena ada, semua akan tahu benda ni. It is an open secret benda ni, semua akan tahu kan. Kena ada satu, tak tahulah, mujaddid yang bangkit balik untuk menegakkan benda ni, kebajikan ni. Kalau tidak tuan-tuan, kita diambang bahaya sekarang. Kita diambang bahaya. Makanan berkurang ni tuan-tuan, jangan main lah. Jenayah akan shoot naik. Keluarga akan berpecah belah. Dan tuan-tuan, satu benda yang kita telah pandang, kadar berhenti sekolah akan meningkat mendadak. Seperti mana berlaku di Afrika, kadar berhenti sekolah. Di efek semua. Bila mana dah tak boleh nak makan apa dah, berhenti sekolah, pergi kerja cari duit. Keseriusan kerajaan dalam nak menyantuni golongan yang membekalkan makanan ni tak tahu mana. Saya sembang dengan nelayan di Kuala Muda. Apa concern ni pak, nelayan-nelayan yang muda ni? Dia tak nak beli rumah ke mana Ustaz? Pakai tak beli rumah kami. Dia keseriusan. Sedangkan di tu fardu kifayah tu, dia turun pelak cari ikan kat kita. Siapa nak bela daripada sudut tu? Kalau kaya atau mana pun mereka tak ada selit gaji.
Tapi tak payahlah turun pergi kajar elok dia. Pakai duduk rumah pak. Adik esok nikah pun duduk rumah pak lagi, menumpang lagi, duduk lagi, sewa lagi. Tak sudah tuan-tuan. Kita boleh ada quarters elit kerajaan, kita tak ada quarters untuk nelayan. No? Kena buat dah. Tak maaf kan, no? Sambung lah. Tapi tak lari pada kuliah kot. Sebenarnya sama lah. Jadi sambung balik. Maka tuan-tuan, ketika Nabi Yusuf berkedudukan sebagai penguasa yang mengurus dan menangani segala persoalan yang terjadi di Mesir, baik urusan keduniaan maupun keagamaan, ketika itulah saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke istana kerajaan Mesir. Nabi Yusuf mengenali mereka sementara mereka tak mengenali Nabi Yusuf. Saya baca dalam kitab yang lain dikatakan kenapa mereka tak kenal Nabi Yusuf? Sebab Nabi Yusuf dah cakap Mesir, dah cakap Ammi, dah cakap Arab Mesir dah. Mereka ni Bani Israel kan. Dah lah cakap Arab yang logat Mesir dah. Betul muka pun dah lain, paku pun dah banyak begitu lah kan. Baik. Maka dia tak cam Nabi Yusuf dah. Nabi Yusuf cam lagi. Kita ni kalau buat tahanan kat orang, kita cepat lupa orang tu. Tapi kalau orang tu buat tahanan kat kita, kita tak lupa. Kita hutang orang, kita lupa. Orang hutang kita RM10, kita tak lupa. Meskipun kita halai. 30 tahun jumpa esok tengok, oh dia tu. Okay, kita halai dah. Tapi kita hutang aku RM10 dulu. Tapi kita halai dah. Tapi teringat tu. Teringat. Baik. Tapi kalau kita buat kat orang, kita akan lupa. Itu manusia. Baik. Maka Nabi Yusuf tak lupa abang-abang dia. Abang-abang dia lupa dia dah. Tak lupa Yusuf tu. Tak cam dah muka dia. Baik. Maka tuan-tuan, jalan ni dia kata, kerana Nabi Yusuf duduk pada kedudukan yang tinggi dan terhormat, oleh kerana itu mereka tidak mengenali Yusuf. Menurut Ahlul Kitab, ketika mereka datang kepada Yusuf, saudara-saudaranya itu terus sujud kepadanya. Bila dapat peluang, mereka daripada negara luar, lepas immigration, custom apa ni, masuk pergi jumpa dengan pemerintah. Dan masa tu banyak negara-negara yang lain pun begitulah, pergi cari Mesir. Sebab Mesir sahaja masa tu yang ada supply makanan yang banyak, stok makanan yang banyak. Negara lain tak ada. Maksudnya kalau Nabi Yusuf jahat, nak jadi kapitalis, dia boleh jual, tapi dia kalau tak harga yang sangat tinggi. Tu kalau Nabi Yusuf buat macam tu, negara kaya saja akan dapat makan, negara miskin tak makan. Di Filipina ada satu perkampungan yang makan makanan sampah kan. Kutip balik sampah, basuh balik, makan balik. Sejujurnya saya tengok video tu sedap, saya nampak lagu sedap, tapi tak bersih lah kan. Tapi cara dia masak tu nampak merah sampai dia tu nampak sedap. Tapi tak boleh lah, tak elok lah kan. Mun abang sampai tahap tu. Di Manila, bukan di tempat lain, di Manila sendiri. Makanan-makanan orang kaya tak habis, buang di tong sampah. Orang miskin akan pergi di lengguk sampah malam-malam. Ni CNN pergi turun satu malam ikut depa tengok perjalanan. Dia panggil apa? Pork pack food kan. Pork bag kot. Basuh makanan yang dibuang ni. Makanan tu duduk dengan abu rokok, duduk dengan tikui. Allah, basuh balik, basak balik. Esoknya orang miskin makan. Satu pinggan 5 upang. Sampah yang orang kaya buang. Na'udzubillah, kita tak mahu sampai tahap tu lah. Tapi itu tak tahulah. Mudah-mudahan kita mati dululah. Pada zaman tu kita mati dululah. Anak-anak kita mati dululah. Takut kita tak kuat. Apa kalau kita kuat tak apa. Takut kita tak kuat. Saya fikir tu lah, doa, ya Allah, kalau aku tak mampu nak tanggung zaman Dajjal ni, mati dululah. Tak tahulah. Tapi orang kita lah berkemain, kita nak lawan Dajjal. Nanti saat baru puasa setengah hari gastrik dah. Sembang apa kan. Dajjal adalah fitnah terbesar daripada mulanya diciptakan Nabi Adam sampai akhir zaman. The biggest fitnah Dajjal yang kita duk sembang main-main tu. Kita duk sembang, esok mai aku dah buat kerambit dah, boleh kat aku Dajjal ni habuan. Tengah sembang lagi. Kan Sayyidina Umar bila bawa pergi jumpa dengan Ibnu Sayyad, dia nak bunuh Ibnu Sayyad kan, dalam hadis Sahih Muslim. Sayyidina Umar kata kat Rasulullah, "Mai saya bunuh dia Rasulullah." Nampak kau orang ajak kan, dia nampak dia memang betul-betul Dajjal. Nabi kata apa? Mahlan, sabar Umar, kalau dia bukan Dajjal, no point hang bunuh dia. Tetapi kalau dia Dajjal, hang takkan mampu bunuh dia. Sebab tu Nabi dah pesan, kalau Dajjal keluar, aku ada, Nabi kata, hampa jangan lawan, aku pergi seorang. Tapi kalau Dajjal keluar, aku tak ada dah, hampa kena bersatu pergi ramai-ramai. Itu hakikatnya.
dan nak bunuh dia kuasanya adapun keizinan Allah hanya ada pada Nabi Isa alaihissalam. Kita kuat macam mana pun Nabi Isa aja boleh bunuh dia. Baik, tak apa. Maka tuan-tuan, mereka ni semua pi dekat Nabi Yusuf. Baik. Maka Nabi Yusuf kata kepada mereka, berkata Yusuf kepada mereka, kamu ini mata-mata spy, special branch. Kamu datang hanya untuk mengambil kebaikan di negeriku. Nabi Yusuf tahu dah, tapi nak test abang-abang dah ni. Hampa ni semua spy luar ni, hampa ni semua ni Ethan Hunt ni, jenis apa bom, tak tahu lah nama-nama spy luar ni kan. Nak main negara aku, nak pi risik negara aku dah. Maka kata saudara Nabi Yusuf, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah, sesungguhnya kami datang untuk mengambil jatah gandum untuk keluarga kami yang dilanda kesusahan dan kelaparan. Kami semua saudara seayah yang berasal daripada bumi Kanaan. Jumlah saudara kami adalah 12 orang, tetapi salah seorang keluarga kami sudah tidak ada. Maknanya dia cerita semua, takut macam pasal cerita yang tak ada Nabi Yusuf Dia tak, wahai Datuk, kami ni bukan jahat, kami ni bukan spy mana-mana, kami ni orang Kanaan. Kami main ni pasal lapang negara kami, tak ada apa dah makanan. Cerita habis ni macam Mat Piramli tu kan, dia pi dekat Cina apek je saya saja Hasan tu kan. Dia tunjuk-tunjuk senapang, wah punya nama Ahmad Aseng, wah punya bapak punya nama, cerita semua. Takut lagu ni lah. Okay. Menurut Ahlul Kitab, Nabi Yusuf menahan abang-abangnya ini selama 3 hari. Tahan tu maksudnya apa? Tahan dan beri pampered, manjakan mereka dengan makanan, jamu mereka, layan mereka. Baik. Okey. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Mereka 12 orang, Nabi Yusuf tak ada kat tempat tu. Lagi seorang Bunyamin. Bunyamin ini seibu sebapa dengan Nabi Yusuf, pun tak ikut mai tuition. Saya nak berjual sekolah lagi. Jadi 10 orang abang dia ni pi mai. Jadi 3 hari duduk dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bagi makan macam-macam ni. Nabi Yusuf kata, lepas ni mai pula, bawa adik abah kecil aku teringin nak tengok. Dia pun tak syok apa-apa lagi ni. Dia pun ingat tak apalah menteri nak tengok aku, mungkin nak ambil buat internship ke apa ke kan. Duk fikir lagu tu saja. Jadi depa bayak kat Nabi Yusuf mah. Dalam Quran hadis sebut depa bayak Nabi Yusuf mah. Dekat kerajaan Nabi Yusuf depa bagi mah. Tapi dalam diam-diam Nabi Yusuf bubuh balik mah tu dalam beg depa. Nabi Yusuf sayang abang-abang dia, marah-marah pun sayang. Kata ulama, kerana apa? Nanti bila abang-abang dia nak pi balik ke Mesir untuk nak pi minta makanan lagi, so mereka ada alasan yang kuat kepada ayah mereka. Sebab nak beritahu Nabi Yusuf tu baik, Datuk tu baik, dia bagi kami jamu makan pun dia tak ambil duit pun, mah pun dia bagi balik. Itu tujuan dia. Baik. Tapi dalam ni Ibn Katsir bawa satu riwayat yang lain mengatakan Nabi Yusuf tahan Syam'un. Seorang lagi abang dia tu, tapi saya tak jumpa dalam riwayat yang lain. Tak apa. Okey. Menurut pendapat, Nabi Yusuf melakukan perkara tersebut dengan tujuan jika mereka menemui barang-barang itu di rumah mereka, tentu mereka akan kembali lagi kepadanya. Saya kata tadi tu. Jadi sebab tu Nabi Yusuf buh balik emas tu dalam beg mereka. Mereka balik esok, mereka buka beg, ada balik emas tu ada balik. Ada dalam beg mereka. So ada 2 pendapat. Satu mengatakan mereka fikir kena pi bagi balik, mungkin kami lupa bayar. Satu lagi kata itu pendapat yang menyebabkan mereka kata memang baik sungguhlah menteri Mesir ni, lepas ni boleh minta tolong lagi. Tapi Nabi Yusuf buat syarat dah, nak mai pula esok aku nak tengok adik apa yang bongsu tu. Mereka tak syok apa-apa lagi ni. Baik, beri dekat tu tuan-tuan. Okey. Okey. Para ahli tafsir berbeza mengenai bentuk-bentuk barang itu. Dan perkara ini insya-Allah akan kami huraikan lebih lanjut pada perbahasan berikutnya depan ni nanti kot. Baik. Menurut Ahlul Kitab, barang itu adalah sebangsa pundi-pundi tempat wang yang diperbuat daripada daun atau yang semisal dengannya. Barang-barang perhiasan, barang-barang teko-teko mah dan sebagainya. Tapi yang kuat kata mah. Baik. Lalu mereka nak pi pula 3 hari yang awal tu mereka dah hidup manja dengan Nabi Yusuf, makan semua ni. Balik pi ke Palestin, kemudian makanan stok makan habis pula. Nak pi pula, Nabi Yusuf pesan dah, nak mai aku nak tengok adik apa yang kecil. Jadi tapi mereka ni ada masalah. Sebab apa? Kalau kita bawa Bunyamin,
Pak kita Nabi Yaqub dah tak percaya dah kat kita. Sebab kita pernah minta, ingat tak kita cerita dalam kuliah, nak bawa Nabi Yusuf keluar, habangkan Nabi Yaqub bohong macam-macam. Nabi Yaqub bagilah kita buang Nabi Yusuf dalam perigi. So kali ni nak minta Bunyamin pula, pakai tak lepas pasal. Maka mereka pun minta kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Yaqub, pak mereka ni. Berkata Yaqub, apakah aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kamu? Adakah aku boleh bagi amanah agar kamu jaga Bunyamin? Seperti mana aku telah mempercayakan kamu atas Yusuf. Maksudnya bahasa kita gunilah, macam mana aku nak bagi ke hampa lagi adik hampa pi hampa, sedangkan Yusuf dulu aku percaya, hampa buat gimana? Allah adalah sebaik-baik penjaga dan maha penyayang di antara para penyayang. Baik. Maka mereka pun berhujah lah macam-macam. Dalam ni ditambahkan mereka menunjukkan barang-barang emas tu kepada ayah mereka sebagai dalil. Tengok menteri ni sungguh pak, dia baik sungguh, kami tak mohong, kami pergi sungguh negeri tu, dia bagi kami makan. Ni dia barang-barang yang kita nak tukar dengan dia tu, dia bagi balik. Maknanya bukan nak penanya adik ni, tak ada, kami pun dah insah dah. Macam tu lah, lapak macam bahasa insah ni. Maka Nabi Yaqub pun terpaksa merelakan. Dia berkata kepada ayah mereka, Nabi Yaqub, dirakamkan Al-Quran, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan memberi makan keluarga kami, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah jatah ataupun ukuran ataupun timbangan yang mudah bagi Raja Mesir. Maksudnya ayat pujuk wala ni, surah Yusuf ayat 63 sampai 65. Yang kita cerita tadi itulah, saya ringkaskan. Baik. Maka akhirnya Nabi Yaqub pun bersetujulah. Tetapi Nabi Yaqub bagi syarat. Qala, ni kata-kata Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, lan arsilahu ma'akum hatta tu'minuna mu'siqan minallah la ta'tunanni bihi illa an yuhata bikum falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Baik, ni ayat Nabi Yaqub ni kata apa? Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ni ayat ni, ini petua Nabi Yaqub. Kata tak apalah, aku percaya, aku serah pada Allah. Mudah-mudahan kali ni hampa betul lah, jaga elok-elok adik hampa ni. Hampa dah buat kainak dah dulu kat Yusuf. Kali ni Bunyamin aku percaya sungguh-sungguh kat hampa. Tetapi satu aku nak pesan, berwaspada kena ada juga, percaya guna pun kat orang. Hampa nak masuk negeri tu balik, hampa duduk ada sebelah orang. La tadkhulu min babin wahid, jangan masuk satu pintu. Kalau boleh pecah. Tadkhuluha, masuklah min abwabin mutafarriqah, masuklah kot pintu-pintu yang berbeza-beza, berpecah-pecah. Itu Nabi Yaqub bagi petua ke anak-anak dia. Takut kalau hampa pergi satu pintu saja, kalau dia pun nak berkenal hampa, immigration nak berkenal hampa, kau bertangkap semua sekali. So pergi masuk pintu-pintu sepadan yang berbeza. Hang ni masuk kot Danau, yang ni masuk kot mana sepadan Thailand saya tak tahu. Golok Sungai Golok. Yang ni masuk kot Haul, belah Perak tu orang panggil apa? Betung. Betul. Masuk kot pintu-pintu yang berbeza. Baik. Selanjutnya Allah menceritakan kejadian yang terjadi setelah saudara-saudara Yusuf itu kembali pulang kepada ayahnya. Baik. Maka tuan-tuan, apa berlaku? Mereka pun pergi, bawa lah Bunyamin pergi menghadap Nabi Yusuf. Bila bawa pergi menghadap Nabi Yusuf kenal adik dia. Dan Nabi Yusuf sangat rindu kat Bunyamin ni. Bunyamin tak kenal abang dia lagi, tak cam. Jadi Nabi Yusuf offer, dari tetamu saya di istana, saya buka bilik, tidurlah satu bilik dua orang, tidur. Bila mana satu bilik dua orang, dia akan jadi Bunyamin duduk seorang, sebab di bawah sebelah orang. Satu bilik dua orang, tapi Bunyamin tak boleh tidur dengan hampa, macam tu. Baik. Tapi ini bukan hadis lah, ni ulama susun. Yang kata sebilik berapa ni. Bunyamin tinggal seorang. Maka masa malam itulah Nabi Yusuf pergi ke bilik Bunyamin dan cerita semua sampai Z. Baru Bunyamin faham, oh inilah abang Cuk, abang Nabi Yusuf ni, lama cik tak jumpa. Hilang dulu cik, baru dah 6. Macam tu lah. Peluk, sayang semua ni lah, kasih sayang sama mereka ni. Maka Nabi Yusuf kata kepada Bunyamin,
Adik stay sini dengan abang. Pasal Nabi Yusuf dengan Bunyamin adik-beradik satu mak satu pak. Stay sini dengan abang. Okey. Tapi Nabi Bunyamin tak boleh lah, pak di kampung kita tu teruk dah, sakit dah, lama menderita rindu kat abang dan sebagainya ni. Okey. Dan abang kita 10 orang ni tak lepas mudah lah. Pasal pak dah harap kat depa dah. Maka Nabi Yusuf kata tak apa. Esok abang akan buat satu plan. Ni ayat Quran ya tuan-tuan, saya cerita bahasa utara ni, tapi semua ni dalam Quran. Nabi Yusuf kata abang akan buat satu plan, macam prank lah, akan perkenal hang lah. Tapi hang jangan panik pula. Itu plan abang, agar hang boleh stay dengan abang di sini. Bunyamin kata okey lah kami macam tu. Okey, baik. Okey. Maka tuan-tuan, esok tu jamu-jamu makan, bungkus-bungkus makanan semua. Depa pun dah baliklah ke kampung mereka, ke negeri depa ni. Okey. Ada dua pendapat. Satu pendapat kata masa nak keluar istana, masa tu baru pegawai istana tegur. Ada piala tembaga ke emas tak tahu di istana tu hilang. Tu prank tu. Nabi Yusuf ambil piala tu, bekas teko tu bubuh dalam beg Bunyamin. Tak tahu beg diuta ke beg batas, tak bubuh dalam beg Bunyamin. Tu prank tu. Kalau prank, nak plan agar benda tu Bunyamin boleh stay dengan dia. Satu pendapat lagi kata depa dah keluar istana dah, masa kat pintu sepadan. Tak apalah, yang point dia adalah dapat detect. Maka tuan-tuan, bila depa dah ambil makanan semua ni, makanan terakhir ni semua dah, bungkus-bungkus gandum semua nak bawa balik pergi kat Nabi Yaqub dan penduduk negeri Kanaan. Masa itulah seorang pegawai kata, wahai Datuk, wahai Tan Sri Yusuf, ni ada satu medal kita hilang ni. Nabi Yusuf pun buat terkejut. Tak pernah hilang, mana duk? Mana pernah ada orang ambil kan? Maka dia pada buat cari. Pegawai pun tak tahu Nabi Yusuf punya plan dengan pegawai terdekat saja ni. Dia buat cari. Maka pakar dia kata tak pernah hilang selama ni. Mana pernah hilang barang-barang kita ni. Jadi abang-abang yang 10 orang ni pun dah kelabah dah. Alamak. Tapi dia pun memang tak curi sungguh. Tapi tak ada orang lain dah. Pada pegawai Nabi Yusuf kata mana ada orang luar dah. Depa ni 11 orang saja orang luar. Maka geledah beg mereka. Maka mereka berani. Tak apa, geledah beg kami. Tak apa, memang kami tak ambil kan. Geledah beg apa, Yahuza tak ada, Zabalun tak ada, Syam'un tak ada, Levi tak ada. Satu beg buka tak ada, Yashakhar apa semua tak ada. Geledah beg Bunyamin, jumpalah piala tu. Piala yang hilang tu lah, tembikar tu lah, tak tahulah, tapi barang berharga. Bila jumpa, Nabi Yusuf tahu dah, Bunyamin tahu dah. Abang-abang dia siapa tak tahu cerita sebenar Nabi Yusuf yang bubuh dalam tu. Maka mereka sebut, Allah rakam dalam Quran ayat ni. Dia kata surah Yusuf ni sebaik-baik kisah. Allah rakam dalam Quran kata-kata mereka. Qalu, berkatalah mereka, ini yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Mereka boleh kata kat Nabi Yusuf apa tahu? Bila tangkap, dan Nabi Yusuf dah tangkap Bunyamin ni, Nabi Yusuf buat dialog lah. Tak berdangan kecil, mencuri, nak bagi dapat real kan. Kata ni yang abang 10 orang ni kata apa dekat Nabi Yusuf? Wahai Datuk, minta maaf lah, tapi kalau dia mencuri tak pelik. Dia dulu ada abang seorang, abang dia pun kaki curi juga. Siapa pergi kata lagu tu? Kata kat Nabi Yusuf, abang tu Nabi Yusuf lah. Faham? Abang tu Nabi Yusuf sendiri lah. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana. Nabi Yusuf, Allah kata fa asarraha Yusuf fi nafsi. Nabi Yusuf dengar abang-abang kata lagu tu, dia kata dalam hati, hampa teruk pada aku. Nabi Yusuf kata, antum syarrun makana, hampa lagi teruk lagi. Nabi Yusuf kata dalam hati. Tuan-tuan nampak tak bagaimana Allah hiburkan kita dengan kisah Nabi Yusuf ni? Sebab tu tuan-tuan cuba patah balik. Ingat tak mula-mula kita buka surah Nabi Yusuf, awal-awal sekali, ingat tak apa sebab nuzul surah ni? Siapa ingat? Mula-mula sekali sejarah dia, Sayyidina Umar dapat satu cerita menarik daripada orang Israel, orang Yahudi kan, buat balik cerita. Maka Nabi kata ada cerita yang lagi seronok pada cerita ni, apa nak dengar tak? Nampak tak? Itu tuan-tuan cek balik nanti dalam YouTube Abang Jack dengan Abang Nas kita, Abang Nal kita, ada patah balik awal-awal sekali kita cerita sabab nuzul kisah ni. Nabi kata ada cerita yang lagi seronok daripada cerita orang Yahudi tu. Nampak seronok cerita ni. Nabi Yusuf kata hampa lagi teruk daripada aku lah. Tapi Nabi Yusuf kata dalam hati,
Baik. Maka mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Ini jadi dalil al-aziz bukan nama tetapi pangkat. Sebab masa tu mereka panggilkan Nabi Yusuf al-aziz. Nampak tuan? Ayat Quran menjadi dalil, menjadi huraian daripada ayat Quran yang lain. Kalau dia bincang al-aziz ni nama dia al-aziz ke gelaran dia al-aziz? Kita buka ayat ni kita tahu al-aziz ni gelaran. Sebab ketika ini yang jadi al-aziz ialah Nabi Yusuf. Qalu ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Nabi Yusuf sendirilah. Inna lahu aban syaiqan kabiran faquz ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallah in na'khudha illa min wajadna mata'ana indahu inna idzal lazalimun. Berceritalah kat Nabi Yusuf, wahai datuk, tolonglah kami ada ayah yang tua di rumah, syaikhan kabiran, yang umur sangat tua dah, yang tua. Syekh ni syekhah ni tua maksudnya, tua. Jadi tolonglah maafkan dia. Kami haraplah kemaafan daripada datuk. Tolonglah maafkan dia. Kami nak jawab apa kat pak kami di rumah. Sebab apa? Nabi Yusuf kata hukuman untuk orang yang curi barang-barang Mesir, dia tak boleh keluar Mesir dah. Saya tak tahu undang-undang moden sekarang macam mana, tapi zaman Nabi Yusuf macam ni. Hang mencuri dalam negara aku, hang tak boleh keluar dari negara aku dah. Tapi itu adalah trik Nabi Yusuf untuk nak bagi Bunyamin duduk dengan dia kan. Tapi semua orang tak tahu. Jadi abang-abang Nabi Yusuf kata tolonglah, kami dah janji dengan pak kami di rumah, kami dah pernah buat silap dah sekali dulu. Kali ni kalau kami tak buat balik juga adik kami, teruk kami, pujuk ni. Baik. Allah menceritakan persoalan mereka ketika membawa Bunyamin menemui saudara kandungnya, yakni Yusuf. Ni cerita tadi itulah. Baik. Kisahnya, Nabi Yusuf menceritakan kisahnya secara diam-diam tanpa pengetahuan mereka, memberitahu Bunyamin. Ini yang saya cerita tadi dia ulang balik. Baik. Okey. Alat yang hilang itu ialah alat takar. Alat takar ni bahasa kita apa? Penimbang kot noh. Alat takar, tapi penimbang yang elok lah kot. Baik. Itu alat takar. Okey. Maka ketika mana dia kata kat Nabi Yusuf tadi tu yang saya kata tu, dulu Bunyamin ada seorang abang yang kaki mencuri juga, Yusuf lah. Ni Ibnu Katsir hurai. Maksud mereka ialah Yusuf. Ada yang mengatakan bahawa dia pernah mencuri patung datuknya, ayah ibunya, lalu memecahkannya. Ada pula berpendapat bahawa emak saudaranya dulu pernah menyelitkan satu barang milik Ishak ke bajunya, lalu mereka mengeluarkannya dari bajunya, sedang dia tidak menyedari apa yang dilakukan oleh emak saudaranya tersebut. Sebenarnya yang diinginkan oleh emak saudaranya itu adalah agar dia tetap berada bersamanya dalam asuhannya dan sangat mencintainya. Baik. Ada juga berpendapat bahawa Yusuf pernah mencuri makanan dari rumah, lalu memberikan makanan itu kepada fakir miskin. Okey, dapat dah. Kalau maknanya betul ke tak curi tu? Betul. Cuma curi tu Ibnu Katsir hurai balik. Ibnu Katsir kata memang curi, tapi Nabi Yusuf curi masa kecil-kecil dulu. Bukan curi. Tapi ada tiga pendapat. Yang dua paling kuat ni, paling dominan kata apa? Satu kata Nabi Yusuf curi patung Tok Wan dia. Tapi bukan Tok Wan Nabi Ishak lah, Tok Wan belah mak. Ada sembah patung. Maka dia curi patung tu dan dia buang. Baik. Pendapat yang kedua kata Nabi Yusuf curi makanan dalam rumah mereka sendiri, tapi pergi bagi kat orang miskin, bagi makan. Itu bagi abang-abang Nabi Yusuf adalah mencuri. Tapi sedangkan bagi Nabi Yusuf, yang pertama menegakkan kebenaran, rusda yang dia ada ketika dia kecil, dan yang kedua ialah nak bagi makan orang fakir miskin. Sikit gini tuan. Baik. Habis tu lah kot. Dia panjang ni, tapi saya ingat saya cerita bagi habis je lah. Kalau kita ikut satu-satu ni panjang ni. Tapi sayang pula nak habis. Macam seronok ya. Tak, saya tengok udah dekat 10 lah, 20 lah ke ni. Tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. 9 lah tak ada 2, 18 muka surat. Tak ada lah. Tak apalah, saya cerita lah. Saya habis dekat ni je. Maka itu adalah sebab yang dikatakan Nabi Yusuf itu mencuri. Maka berkata mereka, wahai Al-Aziz, sesungguhnya kami mempunyai ayah yang sudah tua dan lanjut usia.
ayat tadi itulah. Baik. Jadi Yusuf ketika mereka mengalami keputusasaan mengenai keputusan Yusuf berkenaan dengan saudaranya iaitu Bunyamin yang harus ditahan bersama Yusuf, lalu mereka bermusyawarah antara sesama mereka dan saudara tertua mereka. Maka berkatalah Ruwaibil, tidakkah kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Kamu harus membawa Bunyamin kembali kepada ayah kecuali kamu dikepung dan dikalahkan musuh. Bukankah kamu dulu pernah melanggar janjinya dan kini kamu telah mensia-siakan kepercayaannya lagi dengan membiarkan Bunyamin ditahan di istana, sebagaimana dahulu kamu pernah menyia-nyiakan saudara kita Yusuf. Maka kini aku tidak berani menghadap ayah. Baik. Selanjutnya bermaksud aku tidak akan berani meninggalkan Mesir. Mereka bincang sama-sama mereka, nampak lagu mana ni? Lah ni Bunyamin tak boleh keluar dari Mesir, nak bayar pun Nabi Yusuf tak mau. Maka abang yang paling sulung, nama dia apa? Ruwaibil. Ruwaibil kata, abang dah tak tahu nak tak mana muka dah depan ayah. Ayah percaya kita kali kedua ni tu pun jenuh pujuk, tapi kali ni kita tak buat balik juga Bunyamin. Ayah pasalnya tak, abang pasal abang tak mau dah balik ke Kanaan. Tak tahu yang letak muka. Lagu mana ni lah, lagu Hang Tuah. Tak mau balik jumpa Sultan Mahmud. Bila mana tak ada peminangan Puteri Gunung Ledang tu, nampak syarat dia berat sangat kan. Hang Tuah tak mau balik kan. Tu sejarah Melayu lah. Malu nak hadapkan syarat-syarat Puteri Gunung Ledang tu kepada Sultan Mahmud kan. Lagu tu lah. Ruwaibil kata, ayah, abang perasaan malu dah. Abang baliklah cerita kat ayah. Abang tak boleh tengok muka ayah dah. Pasal kali ni bukan kita mohong, kali ni kita sungguh-sungguh betul. Tapi ayah perasaan tak percaya kita dah. Baik. Maka mereka pun kecuali abang sulung nak baliklah. Nak baliklah kepada Nabi Yaqub. Tapi apa akan jadi mereka balik ni? Balik tanpa abang sulung satu, balik tanpa Bunyamin, sedangkan Nabi Yaqub tu harap sangat Bunyamin ni. Yang tu kita kena cerita bulan depan lah. Bulan depan lah mereka balik ke rumah Nabi Yaqub. Tengok lagu mana nak jadi. Saya bukan sengaja nak buat cliffhanger ni, tapi saya fikir memang banyak lagi. Kalau saya nak percepat nak habis silibus, tak patut pula. Saya ni terima amanah tuan-tuan. Nak bagi kita faham betul-betul. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإحمى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.